Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku dan nama aku Asri. Dalam video kali ini kita akan berbincang tentang macam mana nak analisis data larian korang. Dengan trend dan senario running sekarang, jam GPS adalah aku rasa hampir semua pelari, tak kisah casual, amatur, beginner, advance yang serius, semua ada jam GPS. Dan daripada jam GPS tu kita boleh mengumpul ataupun mendapatkan data-data larian kita. Dan juga tambahan pula sekarang ada macam-macam lagi aksesori tambahan dalam pasaran, contohnya macam running pod, heart rate monitor. So semua aksesori ni banyak sekarang dan mudah didapati dalam pasaran, boleh digunakan untuk mengumpul ataupun merekodkan data-data tambahan dalam larian kita. Tapi adakah kita semua ni menggunakan data-data yang dikumpul tadi dengan sebaiknya? Sebab nak kumpul data mudah je, just larilah, tekan jam, start, habis lari, stop, finish activity, data semua dah tersimpan. Sekarang semua benda di hujung jari, application pun boleh track larian, jam GPS boleh track macam-macam. So adakah kita menggunakan data-data larian tu dengan sepenuhnya ataupun sekadar nak ikut trend sahaja? Aku rasa untuk video ni, untuk bahagian pertama lah aku panggil bahagian pertama, kita akan kupas data-data ataupun nilai-nilai yang simple dahulu. So asas dahulu. Pertama sekali dah tentu distance. Distance very simple lah. Distance adalah jarak yang korang lari untuk aktiviti tersebut. Ada setengah menggunakan kilometer, macam kita dekat Malaysia kita menggunakan unit metric, so kita gunakan kilometer untuk jarak larian. Mungkin untuk international ataupun macam US, diorang gunakan miles. Tak kisah apa pilihan korang, kilometer mungkin standard antara bangsa, tapi miles personally bagi aku, miles membantu dari segi tipu korang punya mental. Kalau kau sebut 3 miles, alah pendek je 3 miles, sebenarnya 3 miles hampir bersamaan dengan 4.83 km. So orang sebut 3 miles rasa macam sekejap je, tapi sebenarnya korang boleh dapat cover distance yang lebih panjang. Kedua, time ataupun masa. Masa simple lah, berapa masa yang diambil oleh pelari tersebut untuk menghabiskan aktiviti ataupun larian mereka. Okey, sedikit detail yang lebih spesifik mungkin untuk time, elapsed time ataupun moving time. So dalam Strava selalu lah orang tanya, alah ni moving time bukan elapsed time, cuba tengok elapsed time dia. Tanta ada banyak pause. So ini bergantung kepada individu lah. Kalau korang memang berhenti untuk ambil water break ataupun berhenti untuk solat, tak kisahlah, bergantung dengan, asalkan korang jujur dan korang tahu apa yang korang nak capai dalam aktiviti larian korang. Moving time maksudnya masa yang diluangkan oleh korang dalam aktiviti itu, di mana korang berlari lah. Dan elapsed time tu adalah jumlah keseluruhan masa yang diambil sepanjang aktiviti itu dengan mengambil kira masa jam dihentikan. So pause, contoh macam korang main ultra ke ataupun lari jarak yang jauh, korang singgah-singgah berhenti ataupun dekat traffic light, so of course memang akan ada perbezaan di antara elapsed time dan moving time. Ketiga, pace. Okey, pace adalah kelajuan ataupun speed larian korang tadi. Pace biasanya kita gunakan unit kilometer per minit. Berapa minit masa yang diambil untuk seseorang tu menghabiskan jarak 1 km. So contoh kalau pace 6 minit 30 saat, so bermaksud pelari tersebut tadi menghabiskan masa 6 minit dan 30 saat untuk menghabiskan jarak 1 km. So makin kecil nilai pace korang, makin lajulah korang berlari. Kemudian ada pecahan lagi untuk pace, iaitu average pace. So average pace adalah purata kelajuan ataupun pace korang untuk sepanjang larian tu. Purata tak semestinya menggambarkan intensiti ataupun kesukaran larian tersebut. Contoh, aku bagi simple, korang berlari pada pace 6 minit 30 saat. Tapi mungkin ada segmen ataupun ada bahagian dalam larian tu korang berlari pada pace yang lebih laju. Contohnya macam korang buat speed workout ataupun fartlek. Mungkin ada segmen 200 meter korang lari pecut laju pace 4.5 ataupun sebagainya. So pace yang paling laju direkodkan di dalam larian korang tu kita akan panggil sebagai best pace. Ada setengah jam ataupun setengah aplikasi akan merekodkan benda ni sebagai best pace ataupun best kilometer, best speed
bergantung dengan aplikasi yang korang gunakan. Bergantung dengan apa tujuan korang berlari, korang boleh ambil data tu untuk melihat, mungkin korang buat fast finish dan korang tengok, aku boleh tekan push sampai pace sekian-sekian pada penghujung larian. So korang tahu korang masih mempunyai lebih banyak energi ataupun reserve di penghujung larian dan sebagainya lah, bergantung dengan apa tujuan latihan korang. Satu lagi data yang selalu dibincangkan ataupun diperkatakan dalam media sosial ialah heart rate. Heart rate ialah bacaan kadar denyutan jantung korang, dan biasanya unit yang digunakan ialah berapa beats ataupun berapa denyutan jantung dalam tempoh masa seminit. So that's why kita akan selalu tengok macam data 140 beats per minit, ataupun untuk sesi yang mungkin lebih berat 170 beats per minit, bergantung. Sama juga macam pace tadi, biasanya kita baca heart rate tu sebagai average, so purata keseluruhan larian. Seperti yang aku bagi tahu tadi, kalau korang berlari pada intensity yang sama, dan average heart rate tu adalah gambaran yang hampir kepada keseluruhan larian. Tapi kalau contohnya kita berlari interval, tempo ataupun fartlek, di mana ada segmen ataupun ada bahagian larian tu kita berlari pada intensity yang sukar, sederhana ataupun recovery, so average heart rate tu mungkin tidak menggambarkan intensity ataupun kesukaran larian tu. So korang boleh gunakan best ataupun maximum heart rate, minimum heart rate sebagai penanda aras ataupun metrik untuk menentukan jenis ataupun intensity latihan korang tadi. Data seterusnya, elevation. So elevation ni agak subjektif, maksud aku bergantung dengan apa peranti ataupun device yang korang gunakan. Contoh macam aku menggunakan Coros Pace 2, so jam ni ada barometer dan altimeter, so dia boleh menentukan elevation korang dalam meter dengan bacaan yang lebih tepat sebab dia menggunakan barometer dan altimeter. Setengah device ataupun jam ataupun macam phone yang kita pakai, dia menggunakan elevation berasaskan kepada bacaan GPS. So setengah bacaan elevation mungkin kurang tepat berbanding dengan jam ataupun device-device yang ada altimeter dan barometer. So elevation, semakin tinggi elevation, semakin curam lah korang naik, dan semakin negatif elevation tu maksudnya larian tersebut dilakukan pada intensity ataupun downhill, so korang turun bukit. So elevation biasanya pelari-pelari trail ataupun pelari-pelari deny, diorang suka tengok elevation gain. Elevation gain so maksudnya macam 200 meter, 400 meter, maksudnya sepanjang aktiviti larian tersebut diorang dah naik mendaki sekitar 400 tegak, naik 400 meter tegak. Bergantung juga dengan larian korang dan apa latihan yang korang buat lah. Contoh kalau korang memang buat hill repeats, then of course korang expect untuk melihat bacaan elevation yang tinggi. Mungkin kita nak berlatih larian yang biasa ataupun pada flat dulu, then of course kita nak tengok elevation tu minimum sahaja, dan kita boleh padankan bacaan elevation tersebut dengan data-data lain, contohnya macam heart rate. So kalau kita berlari flat tapi heart rate masih naik tinggi dan mendadak, mungkin ada yang tak kena dengan intensity larian ataupun fitness kita masih belum lagi mencapai tahap yang memuaskan. Bergantung elevation tu kita boleh kaitkan basically semakin tinggi elevation sebuah larian tersebut, maksudnya semakin sukar, dan kita memang akan expect untuk melihat peningkatan dari segi kadar heart rate, dan penurunan dari sekadar pace. Of course lah, naik bukit makin perlahan dan makin sukar. Okeylah, aku rasa itu saja untuk bahagian pertama. Bahagian pertama untuk tips ataupun bagaimana nak menganalisis dan menggunakan data-data larian yang kita kumpul daripada jam kita ataupun aplikasi larian yang ada sekarang ni. Aku berpendapat kita boleh beli apa-apa device, kita boleh beli apa-apa jenis jam yang paling canggih di pasaran, boleh beli segala heart rate sensor, power meter, running pod, macam-macam semua. Kalau ada duit boleh beli, tapi kalau tak pandai nak manfaatkan ataupun tak pandai nak guna data yang kita kumpul tu dan kaitkan dengan latihan dan prestasi kita, aku rasa tak ada guna juga, membazir. Kalau korang tengok sebenarnya pelari-pelari elite macam Kenenisa Bekele masih hampir memecahkan rekod dunia untuk jarak larian maraton. Dia pakai jam GPS petak biasa je. Ada heart rate sensor dekat tangan, ada GPS, ada time, boleh track distance, itu je cukup. Joshua Cheptegei pecah rekod dunia
5,000 meter, 10,000 meter pakai jam petak je. Tak ada fancy macam kita boleh detect SpO2 apa semualah. Bukan bermaksud tak boleh pakai, sebab kita, kalau kita mampu beli, kalau kita minat, beli je lah, tak menjadi masalah. Dia cuma bila dah beli tu, sebaik-baiknya manfaatkanlah sepenuhnya fungsi-fungsi yang ada pada jam, supaya sedikit sebanyak kita boleh meningkatkan kualiti dan juga prestasi latihan ataupun larian kita. Okey, sampai di situ sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah aku akan muncul lagi dengan part 2 untuk data-data yang lebih advance, contohnya macam cadence, left right balance, power, benda-benda ni semua aku masih lagi cuba untuk apply dalam latihan dan larian aku, dan aku akan cuba jelaskan dalam video yang selanjutnya untuk kefahaman dan juga kebaikan kita semua. Kalau ini dah kali pertama korang datang ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, tekan butang loceng, share, like kalau video ini membantu, dan sampai berjumpa lagi dalam next video. Bye.